Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi shaykh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqilun balighun oleh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisyin, diperanakkan di Makkah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak bagi Abdullah, yang anak bagi Abdul Muttalib, yang anak bagi Hashim, yang anak bagi Abdi Manaf, dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam dan jin dan manusia, maka membangsakan syariatnya itu, maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Pada katanya hari ininya, dan demikian lagi. Apa demikian lagi? Lagu tu juga. Orang Kelantan panggil lagu tu. Lagu mana lagu tu juga? Yakni pada pihak wajib fardu ain. Tu disuruh, dituntut oleh syarak. Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus.
Bagaimana tuntut yang putus? Sekira-kiranya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakan perintah ni, dan dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib ain. Sebagaimana wajib kita mengetahui hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, hukum sifat kenabian, kerasulan yang telah lepas dah. Jadi hak telah lepas dah kita muzakarah tu habislah qismul awal, iaitu bahagian pertama dalam ilmu akidah, iaitu tentang ilahiyat atau rububiyat, ketuhanan. Dan kita masih lagi di dalam kerasulan, kenabian, risalah ataupun nabawiyat dia panggil. Jadi secara umumnya hari itu kita kena hukum sifat kenabian, kerasulan, itu siddiq, amanah, tabligh, patanah, mesti pada hak para nabi, para rasul, dan tentu tidak lawan dia tu, iaitu bodoh, khianat, menyembunyikan dan dusta, itu tentu tidak, tak ada, mustahil, tentu tidak. Kita hukum dengan akal kita, tentu tidak. Tentu tidak, lagi tak ada pada diri para anbiya dan mursalin sifat-sifat yang menjadi lawan bagi sifat siddiq, amanah, tabligh, patanah. Kemudiannya satu perkara yang harus pada hak para nabinya, iaitu al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, iaitu para nabi ini bersifat dengan sifat makhluk, al-a'rad. Kita sebut dah itu kenapakah ulama dia buat mari ibarat dengan al-a'rad. Ini nak menolakkan kefahaman menuhankan para nabi, para rasul. Al-basyariyah, yang bangsa manusia, ini nak menolak kelompok-kelompok batiniah juga yang memelaikatkan para nabi, para rasul, sehingga dia kata nabi ini tak ada kemaluan. Tu je reka hadis maudhu'. Dia kata kononnya nabi ketika mana panjat naik ke Kaabah, Saidina Ali jenguk, naik atas belakang Saidina Ali jenguk, tengok tidak ada kemaluan. Tu tengok, ni fok-fok batiniah ni, fok-fok sesat. Nak kayak nabi bukan jatah, bukan tina. Pas Fatimah mari ikut mana kat sini. Ni fok-fok sesat. Jadi kadang tu ulama akidah kita jaga dah dalam setiap ibarat perkataan itu tidak sia-sia ulama ungkap. Al-a'radul basyariyah harus perkara yang satu pada hak para nabi, para rasul, bersifat-sifat makhluk yang bahasa manusia, tetapi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi. Iaitu kalau perkara tersebut boleh membawa ternafi hikmat mereka menjadi rasul, maka itu tidak ada pada hak para nabi, para rasul. Seperti cerita-cerita Israiliyat yang menceritakan Nabi Ayub ni siapakah bining pula hari, jangan kawal kapung, bining pula hari. Sebab apa? Teruk sangat penyakit kulit dia. Itu semua cerita dusta terhadap para nabi, para rasul. Kalau lari habis orang, apa hikmat dilatih jadi rasul? Sedangkan rasul ni hikmatnya untuk menyampai. Pas orang pakat lari sebab busuk banget, bau kulit dia, penyakit cacar. Maka tu dusta kepada para nabi, para rasul. Begitu juga Nabi Yaqub dikatakan buta mata, itu pun dusta. Bukan buta, selaput mata sebab menangis kuat sangat teringat ke Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kita bahas dah pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada malam ni dia nak bercara kata wajib lebih lagi kita kenal kepada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata dia, dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tengok, wajib atas, ini isyarat kepada wajib syarak, yusabu ala fi'lih tadi. Ada pun wajib Allah ada tu bukan wajib syarak. Nak suka dengan video dalam YouTube kelompok yang kerap menentang pengajian ilmu sifat 20 ni lah. Itu nak panggil Wahabi ke berapa, ikut demo lah nak panggil berapa pun. Sebab lah ni Wahabi ni jadi macam tak ada makna dah. Habis orang kena jadi Wahabi lah. Tapi asalnya tu lah buat Wahabi. Buat menentang orang panggil pengajian ilmu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, menentang pengajian secara mazhab, madrasah, disiplin bermazhab, menentang pengajian ilmu tasawuf, ilmu tariq sufiyah. Tapi sekarang ni jadi terbalik habis.
tiap-tiap orang yang tak sama dengan tok syekh dia taksub, Wahabi belaka. Jadi pening jadi itu. Bahaya juga lagu tu, mudah sangat bergelar orang Wahabi ni. Baik. Wajib atas maknanya wajib syarak ni. Adapun kita kata Allah wajib ada, tu bukan wajib syarak. Dia kata macam mana boleh mengaji Allah wajib ada? Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka ke mana? Ya faham wajib itu wajib syarak. Ya situ wajib akal. Mana ma la yaqbalu lintifa. Ma la yaqbalu lintifa'a, perkara hak tak terima tidak. Makna mesti bila sebut kata Allah wajib ada, apa maksud? Allah mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu maksud wajib situ. Bukan Allah tak ada kat kena masuk neraka lah Allah. Kata ni. Hak tu wajib syarak. Faham tu. Ni wajib syarak ni. Wajib atas. Dia ibarat dengan ala dia. Wajibu ala. Itu. Wajib di atas. Mana? Yang ni nak menunjuk kata bahawasanya hukum ni memberati di atas kita. Berat, beban atas kita. Sebab tu dipanggil hukum taklif. Ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan. Berat. Berat tak berat, mana orang tak reti ni. Dalil tak reti, mudah-mudah duk cakap pasal Nabi SAW. Sebab apa? Sebab tak kenal. Sebab tu tak mari saya ke Nabi. Sebab tu ulama kata al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Pokoknya mesti kena kenal dulu, baru hasil buah daripada pokok tu ialah cinta. Kalau tak kenal anak kita, tak kenal Nabi, tu je jadi duk maki Nabi, duk caci Nabi. Ni hari ni timbul pula. Kemarin ada dah orang bangi, orang pucung tu ni. Berdarah dah, berkicap habis dah muka, besar celisah dah muka ni. Mungkin ayah-ayah anda kita ni tak mungkin tak ada Facebook kalau lagu mana mungkin tak tahu. Orang-orang muda dia tahu dia nak tengok Facebook. Hari ni ada pula orang di Kelantan tak tahu tak tengok lagi video, katanya kena ikat polis dah. Ni mudah orang lain duk hina ke Nabi. Sebab apa? Sebab tak kenal. Atau kenal dia tu tidak mendalami. Sebab kenal hak ni syarat sah iman. Adapun nak kenal dalam supaya mahabbah tu mahabbah khasah. Kalau makrifat ammah, maka mahabbah ammah. Kalau makrifat tu makrifah khasah, maka hasilnya mahabbah khasah. Gitu. Paling kurangnya 5 ilmu kita kena mengaji, nak mendalami kenal Nabi SAW. Pertama, ilmu sirah nabawiyah. Yang kedua, ilmu syama'il Muhammadiyah, syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu dalailun nubuwah. Itu. Dalil-dalil kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi karya kitab Dalailun Nubuwah 5 jilid, tebal ni 5 jilid. Ni. Nak suruhnya kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke apa ni? Dalailun Nubuwah. Yang keempat, khasaisun nabawiyah. Perkara-perkara yang menjadi ketentuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 perkara. Kali 5 termasuk ni hak fardu ain ni. Hak 4 tadi tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Hak ni fardu ain ni. Sebab tu dia kata wa yajibu ala kulli mukallafin. Kulli sini dengan makna jami' sekalian, bukan majmuk dah. Wajib atas tiap-tiap. Tak lepas. Orang tu tak mengaji, tak lepas. Bukan kata mari atas nak mengaji di sorak ni. Mengajilah boleh juga ke abah pahala ni. Boleh lah pahala hatta tu. Pahala mengaji tak dapat, bahkan lepas daripada bebanan wajib. Kalau dia tak reti pun tak dapat, tak lepas maknanya. Tu tengok. Tapi gi tumbuk gapo gi tu tidak mengikut ajaran agama lah tu. Tetapi kita nak buat macam mana? Manusia ni bukan sama peringkat iman dia. Ada orang yang akal dia nipis tapi semangat dia tu sangat menebar, sehingga bila dengar orang hina Nabi ni dia jadi meretak gigi ni geram. Gi pukul selalu. Tu tindakan yang di luar daripada batas agama lah.
kalau kira-kira tu ni. Kerana apa? Kerana perkara tersebut mesti diserahkan kepada ulil amri. Memang ada ulama karang kita Saiful Maslul liman sabbir Rasul. Begitu lebih kurang. Pedang yang terhunus bagi mereka yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang. Nah, hukumnya bunuh. Bunuh, bukan kata bericak muka dia ni. Bunuh. Kalau setelah diminta istitabah, diminta untuk bertaubat, dia kata kerah, aku tak setaubat. Tetap dia maki, dia caci Nabi, maka hukumnya ialah bunuh. Memang sebab murtad. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar agama, murtad. Tukar ni tak semestinya saya Kristian dah. Antara asbabur riddah ialah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita diajar dalam agama tak boleh caci maki sesembahan orang bukan Islam. Dalam Quran tu sebutkan wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum. Wala tasubbul ladzina yad'u apa? Tengok dalam Quran sebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah atau kama qala, jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah. Sebab apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti kalau mencaci maki mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Sebab tu kita tak boleh buat perolok-olok. Sama orang memperolok-olokkan agama kita tak boleh, kita memperolok-olokkan agama orang lain pun tak boleh. Tu keadilan dalam Islam. Sebab Islam ni dia tak bagi kita berkelahi kerana sentimen agama atau bangsa, tak boleh. Boleh nak musuh dengan syarat orang itu zalim, orang itu melanggar undang-undang. Wala udwana illa 'ala zalimin. Dalam Quran sebut tidak boleh buat permusuhan melainkan kerana kezaliman. Itu. Jadi kalau kezaliman baru kita boleh buat musuh. Tu dah. Orang melanggar undang-undang baru boleh kita buat bala. Walaupun dia tok guru, dia anak tok guru, tapi kerana dia mencabul, dia merogol, maka tetap kita kena hadapkan dia ke mahkamah. Itu dah. Di Indonesia gegak seorang anak kiai di Jombang dituduh mencabul pelajar perempuan dia. Ramah. Betapa susahnya nak takak. Boleh tengok dalam YouTube. Sampai 1000 orang polis serai pondok. Pondok sana bukan macam pondok kita. Pondok kita ni ada dalam 5 hektar, 7 hektar tanah tu. Kalau pondok hok lama-lama lah, pondok Pasir Tumbuh ke, pondok Lubuk Tapa ke, kalau pondok hok lain-lain ni payah dah nak cari banyak tanah lagu tu. Nak kalau kita di Selangor ni 2 hektar paling kurang. Sana 64 hektar tanah pondok saja. Dengan bangunan mewah, rumah kiai, rupa istana. Nak cari di mana? Dengan muridnya yang taksub, siap nak perang boleh. Kalau boleh takat anak kiai. Sudah. Ni penyakit orang panggil asabiyah ni bahaya. Padahal Nabi kata lau saraqat Fatimah binta Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalau mencuri oleh Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi kata, anak aku sendiri Fatimah curi, pasti aku akan potong tangan dia. Maknanya Islam tidak pilih bulu. Ini tak boleh, ni anak kiai ni, anak syekh ni, anak tok guru, kita tetap kena bela walau dia buat apa je. Ini maruah tok guru, tak boleh. Bukan tok guru pun kena sepatutnya. Tak apa, ambil anak saya ni, buktikan kalau dia bersalah di mahkamah, kalau tak bersalah di mahkamah. Di pengadilan gitu. Ni ayah sendiri pun bela anak buat salah. Ni bahaya. Ta'assub dia panggil. Ni. Tu. Sebab tu agama kita tak ajar berkelahi kerana sentimen bangsa. Tak boleh. Atau kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Sebab Nabi bila pergi ke Madinah, Yathrib, Nabi buat negara. Namanya Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Maka Nabi tidak asaskan negara tu dengan asas bangsa atau asas agama, tidak. Nabi tak kata Yathrib ni ialah daulah Quraisyiyah wal Arabiyah atau daulah Islamiyah, tidak. Tapi Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Tu tengok cara fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi buat wasiqah Madinah. Nah, perlembagaan Madinah. Nah, apa? Menyatukan semua suku kaum, berbilang bangsa, berbilang agama di dalam satu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Kata, hadza kitabu Muhammadin innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yasrib wal yahudi wal hiqabihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang Islam yang berhijrah, muhajirin, pendatang, orang Islam asal pribumi Yathrib, Aus dan Khazraj, Ansar, wal Yahudi, orang Yahudi daripada Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan bagai-bagai bani lagi, suku-suku dia lagi banyak. Walahi qabihim, dan siapa saja berhubung dengan mereka dalam negara ni, daripada Nasrani Najran, daripada orang Arab yang belum masuk Islam, suku-suku yang berbilang, bangsa-bangsa yang berbilang. Tapi syaratnya wajahada ma'ahum, sama-sama bersusah payah dengan mereka dalam membangun Madinah, dalam mempertahankan keselamatan, keamanan, kedamaian Madinah. Maka mereka tu ummatun wahidatun min dunin nas, satu bangsa selain daripada negara-negara di negara yang lain, manusia di negara-negara yang lain. Itu bijak Nabi. Maka tak boleh buat musuh kerana dia Yahudi, kerana dia Kristian, kerana jangan kita duduk dalam bernegara ni. Melainkan kita duduk sore tak apa. Sebab apa? Fayasubbullaha adwan bighairi. Nanti dia caci maki Allah, dia caci maki Nabi Muhammad tanpa mengetahui ilmu. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami tazyin, kami hiaskan tiap-tiap agama mereka itu akan amalan mereka itu. Mana mereka rasa mereka itu benar, padahal hakikatnya tidak benar. Akhiratlah pemutusnya. Ada pun kita cerita tentang hujah-hujah agama, itu tak apa. Bukan kita buat menganjing kepada agama dia, tidak. Itu tak apa tu. Tu lagu tu dah. Ni tidak orang bukan Islam dah hina Islam, hina agama, hina Nabi Muhammad. Orang IC tu Islam sendiri. Sebab apa? Sebab jahil. Sebab jahil. Tu tengok Allah. Sebab itulah syarat kata wajib atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang dibebankan dengan hukum taklif, wajib atas dia. Aqilun, yang berakal, tidak gila, bukan budak-budak. Gila tu gila yang asal. Kalau gila yang sengaja buat gila, hak tu mukallaf tu. Balighun, yang sampai umur, sama ada dengan alamat, iaitu mimpi keluar air mani, ataupun keluar darah yang boleh dihukumkan haid bagi perempuan, mimpi keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan, atau sampai umur, dengan sampainya umur tu pada 15 tahun bulan Islam genap cukup, maka dia tu baligh sampai umur, walaupun dia tak pernah mimpi keluar air mani, walau dia tak pernah keluar darah haid. Tu lagu tu. Wajib gapo tu Pak bagi wajib? Oleh bahawa mengetahui. Nak tahu kena mengaji. Tak dapat tidak, maksudnya kena mengaji. Al ilmu innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saja ilmu tu kena belajar. Maka sebab tu dia kena mengaji. Ta'allum bina takalluf. Artinya payah, berat. Bukan mudah. Nak mengaji bukan senang. Jangan kata nak mengaji, nak mengajar pun bukan senang. Sungguh. Allah. Pondok cuti raya berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu buka, berat nak start balik mengajar. Allah, beratnya, malahnya, berat, susah. Boleh mengajar sikit-sikit, cuti pula raya haji. Dekat ni. Sudahlah, berat pula nak mengajar. Berat. Kan senang. Sebab tu masjid suruh raya upeng dengan duit tu. Mari ustaz, segar sikit mari. Bukan mudah lah weh. Sebab tu kalau ada yang bertanya, tempat mana paling ustaz ikhlas sekali mengajar? Masjid bukan masjid, pondok ambo sendiri. Kalau masjid seorang ni alalah, ikhlas tu bukan ikhlas hok 100%. Dia mesti ada juga 80%, 70%. Tu. Bukan senang. Orang nak mengajar pun payah, orang nak mengaji pun payah, berat. Tu. Tapi nak mengetahui syarat kena mengaji. Bila dia mengaji baru dia mengetahui. Pas dia tahu gitu ya. Tak lepas lagi fardu, tak lepas lagi wajib tu.
dan mengiktikadkan. Bila dia boleh tasawur, yang mengaji itu dia tasawur, dia panggil apa? Ya tasmimul qalb. Tasmimu bil qalbi, menproses, mentekadkan, memproseskan di dalam hati dia gambaran sesuatu. Dia proses. Bila dia proses, baru terproses, tertekad. Baru boleh pergi. Bila ada tasawur, baru boleh tasdik. Al hukmu ala syai' far'un an tasawur. Nak hukum benar tak benar, dusta tak dusta, nak terima ke nak tolak, kena ada gambaran. Tak ada gambaran, tak reti dalam kepala kita, tak nampak gapo sekarang, macam mana kita nak terima nak tolak? Iman tu tasdik, kufur tu takzib. Betul tak? Iman tasdiqur rasul, wa tasdiqu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Membenarkan nabi dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang diketahui tentang urusan agama secara mudah. Itu orang panggil iman. Lawannya kufur. Apa kufur? Takdzibur rasul, mendustakan Nabi. Wa takdzibu bima jaa bihi rasul, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima minad dini bid darurah. Perkara yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Pak kita nak tasdik bagaimana kalau tak ada tasawuf? Tak boleh nak tasdik. Lepas tu dia percaya ke Nabi? Nabi mana? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Gitu dengar-dengar juga dia menduk sebut Muhammad tu. Yalah tu. Yalah Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang orang kita Nabi Muhammad tak tahu. Muhammad bin senyap. Bin gapo? Bin Zaid ke bin Khalid tak ingat dah weh. Sudah. Hak lagu ni tak sah iman ni. Bahaya ni. Bahaya. Sini. Tu. Lepas daripada tahu, wajib mengiktikad. Pegailah hati. Tambah. Iktikad ni akdun, simpul, tambah. Ikat. Yalah kata. Ikat adalah hati kita. Mengiktikadkan yang ni menambat, mengikatkan di dalam hati akan bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi. Dia start dengan Allah Ta'ala membangkitkan Nabi supaya kita sedar kata jawatan Nabi, jawatan Rasul ni bukan pilihan raya. Bukan cara latihnya pilihan raya. Kita tak ada Nabi ni, buat pilihan raya kita latih siapa nak jadi Nabi, bukan. Tapi pilihan Allah. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Allah sendiri yang memilih di kalangan malaikat dan manusia yang menjadi utusannya Allah. Jadi Allah yang membangkitkan Nabi, yang mengutuskan Nabi. Nabi mana? Yang ummi. Ummi ni makna hak bahasa mok, bahasa tepek dengan mok. Ni hak bahasa tepek dengan mok. Begitu apa dulu? Apa pasal tepek ngamuk? Ya gini. Orang Arab dulu kalau jenis tak masuk sekolah, dia panggil ummi. Ummi. Jenis orang duduk di rumah, duduk tepek ngamuk. Ummi. Bahasa muk dia panggil, bahasa tepek ngamuk. Jadi Nabi kita ni ummi. Mana? Bahasa tepek ngamuk dengan makna tak rajin masuk mana-mana sekolah. Jadi sebab tu Allah Ta'ala jadi sunnah sifat kemuliaan tu bagi Nabi. Nabi ummi. Allahul ladzi huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutuskan ummi sebagai rasul. Ummi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita ni pok saudaranya hantar ke sekolah, masuk tadika pasti, sekolah rendah, sekolah menengah, ke kolej universiti, tiba-tiba jadi Nabi, jadi Rasul, maka orang akan kata tak ada pelik Muhammad PhD. Pelik apa dia ada waktu ayat pelik-pelik sedak-sedak dengan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia PhD sastra Arab ada ni. Tapi dak. Tu. Nabi ni tak pernah masuk sekolah. Maka dipanggil ummi. Hak bahasa tepek ngamuk. Kita duk dengar kata ummi ni hak tak pandai baca. Itu kalau ummi di kita. Ummi di manusia biasa sebab kita hak tak pandai baca.
Tapi di Nabi tak boleh kata tak pandai baca, sebab Nabi pandai baca. Nah, buta huruf tak pandai baca ni kalau ummi tu di kita. Pak cik tak masuk sekolah, tak reti baca, tak kenal huruf, buta huruf, boleh panggil ummi. Mana? Orang buta huruf, orang tak pandai baca, boleh panggil? Sebab apa? Sebab memang buta huruf sungguh. Cuba tanya orang tua buta huruf. Pak cik, aku sebut kereta api. Dia boleh sebut dia. Kereta api. Apa yang tak? Boleh sebut molek lacak tu pak cik dia. Cuba eja kereta api. Mampu kerah tak boleh eja. Dia tak tahu alif, hamzah, poyo, kahro, tak tahu. Padahal Nabi tak itu. Nabi boleh sebutir. Nah, qaf, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Nabi ni boleh sebutir huruf hijaiyah. Bahkan tidak ada orang sepasih Nabi dalam menyebut huruf, terutama huruf ba. Nah, tak ada orang sepasih Nabi dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah, terutama huruf ba. Nabi lah paling pasih sekali. Tengok. Nabi mengaji mana? Inilah bukti Nabi ni ialah pilihan Allah. Ngaji dengan malaikat Jibril, ngaji dengan Allah Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu bukan manusia mana-mana ajar-ajar dia, tidak. Jadi kalau ummi di Nabi, kita boleh kata satu orang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pernah masuk sekolah mengaji baca, mengaji menyebut huruf ke tak. Itu makna ummi di kita, di Nabi. Kalau ummi di kita tak apa, buta huruf kau berapa boleh nak sebut, tak ada. Tu supaya kita husnul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, elok adab kita serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi yang ummi, Nabi yang bahasa tak mengaji sekolah, baca tak mengaji sekolah menyebut huruf. Lepas tu ngaji dengan malaikat direct, ngaji dengan Tuhan direct, itu makna ummi. Daripada Quraisyin, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada bangsa Quraisy. Kena tahu tu. Nabi Muhammad apa tu? Melayu kok. Siap kata ni. Oleh kira Bani Tamim pun dia mau kata tanah Melayu tu. Kata ni. Tanah Melayu, tanah Melayu ya. Bani Tamim At-Tamimi tu orang Arab lah. Tak ada fok kita ni kalau hak Melayu ni Bugis, Minangkabau yalah tu. Aceh, Kelantan, Kedah. Yalah tu suku-suku kita. Tamim tak ada lagi Tamim zakat ni. Daripada Quraisy, Nabi kita daripada bangsa Quraisy. Jadi pilihan Allah daripada bangsa Quraisy. Bukan Allah Ta'ala suka-suka orang panggil tak sengaja terpilih bapa tidak. Dia ada. Allah Ta'ala memang tentu sedia kala lagi Nabi yang terakhir ialah daripada bangsa Quraisy. Sebab tu Nabi kata, ana khiyarun min khiyari. Aku yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Itu. Ada hikmat. Setiap ketentuan Allah tu ada hikmat. Tu jangan kita kata Tuhan buat tu sia-sia ke, ataupun ada tujuan keuntungan yang kembali pada Tuhan. Tidak. Setiap apa yang Tuhan buat ialah apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Bila dia tentu, sedia kala lagi. Gitu dah. Sedia kala lagi dia tentu. Nabi kita Muhammad ni daripada bangsa Quraisy, ketentuan Allah sedia kala. Bukan nanti tunggu umur 40. Tuhan duk tengok dalam ramai-ramai orang Arab ni hok mana boleh jadi nabi. Kayak gitu. Kalau lagu tu bermakna Tuhan ni jahil, tak tahu nabi. Terakhir tu siapa? Tu bahaya tu. Bahaya kalau kita cakap lagu tu. Kita nak marah orang sambut makhluk sebenarnya. Lalu kita kata Nabi Muhammad ni masa dia duduk beranak, dia ni Muhammad biasa je, adik emak, awal emak. Bila berikat rapat dia dengan kita, ketika dia dilatih jadi nabi umur 40. Dalam masa umur 40 tu tengok dalam ramai-ramai manusia hok mana hok layak jadi nabi. Abu Jahal jahil sangat, Abu Lahab jahat sangat. Ada ni siapa nampak Muhammad juh lah dia duk pera kambing, duk pera bi, duk tolong pok saudara menega. Boleh Muhammad jadi nabi? Cakap lagu tu membawa reti kata Tuhan tak tahu nabi yang terakhir tu siapa.
Padahal ilmu Tuhan tu inkisyah mutlak, takluknya tanjizi qadim. Sedia kala Tuhan nyata berlaku. Apa hak berlaku? Apa hak dia akan buat? Nah, tu ingat baik tu dah. Tu lagu tu. Baik. Nabi kita yang ummi daripada bangsa Quraisy tadi tu lahir mana? Diperanakkan di Makkah, di Mekah. Lahir di Mekah. Kena tahu tu. Nah, tak tahu Nabi beranak Mekah berdosa apa? Tak tahu kita orang tu siapa-siapa lahir di mana, di Mekah ke di Kota Baru ke, tak berdosa, tak apa. Ni. Sebab tu demo buat tasbih Nabi supaya semeng ni tak berapa nak kena tasbih tu. Kurang tepat. Nabi pun semeng tu mari hantar surat klik jangan cakap lagu tu. Nabi pun semeng. Semeng mana? Wajib kita kena tahu dia lahir mana. Nah, dia beranak mana? Bini berapa orang? Berapa orang anak dia? Ada semeng. Mari di rumah kita hantar surat. Kata nanti dulu. Jangan balik lagi. Nama apa awak ni? Lahir di mana? Gitu. Nah, hospital mana mula? Bini berapa orang? Apa nama bini? Tak ada tanya banyak soalannya tak apa kau posmeng. Kata ni. Tanya banyak, ambil surat aku nak klik banyak lagi surat nak hantar. Tu posmeng. Nabi bukan posmeng gitu juga. Nah, okey. Memanglah risalah tu mana utusan. Rasul tu mana utusan. Nah, tapi utusan bukan supaya posmeng mari hantar surat klik. Kita dengan dia tak ada apa-apa kaitan. Lantak pergilah dia gimana apa ni. Yang penting surat aku siapa. Dah. Bukan lagu tu dah. Wajib kita kena tahu Nabi ni lahir di Mekah. Nah, tu. Dan dikuburkan di dalam negeri Madinah. Wajib kena tahu. Nabi kita wafat intiqal ila rafiqil a'la ila rahmatillah ila alamil barzakhi. Jasadnya dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Kena tahu. Kena tahu lagu tu. Nah, kalau tak tahu, dosa. Dosa kalau tak tahu. Dosa dulu tak kafir lagi. Nah, kalau ingkar baru kafir. Ingkar baru kafir. Kata Nabi Muhammad lahir di Mekah. Mana? Hospital Kuala Lumpur. Ingkar. Nah, Nabi kita wafat di Madinah. Mana? Kata ni. Tu wafat nu di apa? Di India, Bangladesh mana? Kafir lalu ingkar. Tapi kalau tak tahu tu berdosa. Nabi Muhammad lahir mana? Tak tahu hamba. Umur berapa dah? Umur 50 tak tahu Nabi lahir di mana. Berdosa. Sebab tak mengaji. Nah, Nabi wafat di mana? Tak tahu ya kata Nabi wafat mana. Berdosa dulu. Kita kata Nabi lahir Mekah. Baru tahu dia. Nabi wafat di Madinah. Baru tahu. Tuh. Ini Allah Ta'ala sunnahkan perjuangan para Nabi, para Rasul. Begitu juga kebanyakan daripada ahli waris Nabi, iaitu ulama. Nah, lahir di sini, mati di sana. Itu deh. Syekh Daud Fatani lahir di Fatani, mati di Mekah. Nah, wafat di Mekah. Kuburnya di Taif, sebelah dengan kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syekh Nawawi Banten, lahir di Banten, wafat di Mekah. Nah, siapa lagi? Ramai alim ulama kita lahir di sini, wafat di sana. Kebanyakan, bukan semua dak. Syekh Abdul Somad Palembani lahir di Palembang, mengajar di Mekah, mati syahidnya di Fatani Darussalam, di Cenok. Nah, kerana menentang penjajah Siam ke atas negeri Fatani Darussalam. Ini perjuangan para alim ulama ikut jejak langkah Nabi. Seumpama Nabi lahir di Mekah, nah, wafatnya di Madinah. Tu. Tapi Madinah ni sebenarnya ialah tanah air kedua Nabi. Sebab apa? Sebab keluarga ayah handa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Nah, begitu juga bondo Nabi pun ada di Madinah. Nah, bahkan kuburnya di Madinah, di Abwa, di Madinatul Munawwarah. Itu dah. Tapi kelahirannya saja di Mekah. Tu. Maka sebab tu kita kalau pergi ziarah, kena pergi ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tak ada dalam manasikul haji wal umrah. Nah, ya betul kita ihram, kita tawaf, kita bersa'i, kita tahlul, kita wukuf,
kita melontar ramyu dah tu ni kita mabik padai lah buat apa di Madinah tak ada kait jangan. Nah, Nabi SAW sabda, man hajja aw umrata falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji atau berumrah, yang naik haji ke Mekah, yang naik buat umrah nak ke Mekah, tapi tidak mari ziarah aku di Madinah, faqad jafani, maka dia benar-benar telah menyakiti hati aku. Tu maka kita pergi ziarah lah. Nah, pergi ziarah. Tu nak kita orang banyak dosa, buat zalim banyak. Allah Ta'ala tak pernah nasakh bacaan dan hukum di dalam Al-Quran. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat ni tak termasuk dalam nasikh mansukh, tak ada. Tak dinasakh pada bacaan dan pada makna hukum, tak ada. Tetap kekal dibaca dan ayat ni relevan sampai ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Mana tu yang kata walau annahum izzalamu anfusahum, jikalau bahawasanya mereka itu manusia yang melakukan kezaliman di atas diri mereka, ja'uka, mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat ketika hidup kau saja, lepas mati dak dah. Bahkan Nabi kata al-anbiya hayyun fi quburihim yusalluna fi quburihim. Para nabi itu hidup mereka dalam kubur-kubur mereka, sembahyang mereka itu dalam kubur-kubur mereka. Naklah apa mana hadis ni? Itu lagu tu. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Kita pergi ziarah Nabi, istighfar pada Allah. Ya Allah, apalah dosa-dosa aku ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa denganmu ya Allah. Rasul yang ada di kubur tu tahu, dan dia juga minta ampun pada Allah daripada dosa-dosa kita. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti kamu akan dapati bahawasanya Allah Maha kasih belah dia pada hamba. Allah tak ampun dosa. Jangan kita tinggal Madinah. Tadi kira ada orang jenis iktikad Nabi tak ada apa dah. Posmen gitu. Apa kait kita dengan Nabi? Jangan. Orang ni tak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tu. Sebab itulah antara masalihul mursalah. Ulama kita memahami maslahat umat pada kurun yang ke-6 tu melihat manusia semakin jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaji hak lagu ni saja untuk sah iman je. Makrifah amah dia ni panggil. Tak ada makrifah khasah dengan Nabi. Nak mengaji sirah, syama'il, dala'il, khasa'il. Banyak mata pelajaran tu. Bukan senang nak mengaji hak tu. Hemoh semakin kurang nak mengaji kenal Nabi SAW. Maka bila kurang kenal Nabi, kurang cinta ke Nabi. Maka kerana itu pada kurun ke-6 alim ulama kita buat program-program yang boleh membangkitkan balik rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maulidur Rasul. Maulud bahasa kita maulid, maulud itulah. Tu sehingga kata Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa ta'zimun maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Lahum ajrun azim. Li husni qasdihim wa li ta'zimin lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Ibnu Taimiyah. Dia ada lagi tak ya, iqtida' siratal mustaqim kata. Fa ta'zimun maulidin nabi, membesarkan hari kelahiran Nabi, wa ittikhadhuhu musiman, dan menjadikannya itu sebagai satu program bermusim. Bermusim itu setahun sekali ke, sebulan sekali ke, seminggu sekali ada. Kita kebanyakannya setahun sekali lah, sebab negara pun cuti. Jadi 12 Rabiul Awal cuti umum Maulidur Rasul. Setengah-setengah tepat sebulan sekali, maulid bulanan dia panggil. Setengah-setengah tepat maulid mingguan, setiap minggu buat maulid. Ada? Ada.
qad yaf'aluhun qad yaf'aluhu sesungguhnya terkadangnya mengerjakan dia oleh sebahagian manusia, lahum ajrun azim, dapat bagi mereka pahala yang besar. Kenapa? Li husni qasdi, elok niat tujuan dan kerana nak mengagung membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hak jenis rajin mengaji, kita mengaji sirah, mengaji dalail, mengaji syama'il, mengaji khasais, hak tu sangat bagus. Lebih-lebih hak tu tujuannya apa? Bila kita makrifahnya dengan Nabi tu khassah, diharapkan mahabbah kita terhadap Nabi pun khassah. Khassah. Baik. Namanya nama Nabi yang dibangkit yang ummi, yang bahasa tak mengaji, baca sebut hijaiyah ni dengan manusia. Itu mana? Daripada bangsa Quraisy yang dilahirkan di Mekah, dikuburkan di negeri Madinah. Namanya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana? Yang anak bagi Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Muhammad anak laki-laki bagi Abdullah. Abdullah tu yang anak bagi Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu yang anak bagi Hashim. Hashim tu yang anak bagi Abdi Manaf. Sekat tu wajib fardu ain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdi Manaf. Sekat tu fardu ain. Kalau lebih pada tu lagi fardu kifayah. Mana? Siapa? Adnan. Hak tu hak Nabi sendiri sebut dalam hadis. Nasabnya siapa ke Adnan. Adapun Adnan sampai ke Ismail, hak tu Nabi tak sebut, tapi tersimpan dalam catatan keluarga besar Quraisy. Adapun daripada Ismail kepada Nabi Adam alaihi salam, hak tu bagai-bagai khilaf. Bagai-bagai khilaf. Itu lagu tu dah. Maka hak yakin sungguhnya nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sampai kepada Ismail. Hak yakin sungguhnya sampai kepada Adnan. Gitu. Silap tadi. Adapun orang panggil sampai ke Ismail, dibina di atas zon di dalam ilmu nasab. Ilmu nasab. Sebab apa? Nabi tak sebut, tapi dalam catatan-catatan keluarga Quraisy ada tercatat sampai kepada Ismail. Gitu dah. Hak keluar perut Nabi tak boleh zon. Hak tu kena yakin. Nabi sebut sendiri. Beng siapa Adnan. Hak tu yakin tu. Yakin sebab Nabi sendiri sebut dengan mulut. Adapun daripada Adnan sampai Ismail, Nabi tak sebut. Adakah Nabi tak sebut maka bukan keturunan Ismail? Dah, tetap sebab dicatat oleh keluarga Quraisy sampai kepada Ismail. Jadi walaupun tidak dengan yakin, tapi zon sudah terpakai dalam ilmu riwayah. Gitu dah. Lagi pula mutawatir. Bila dan disuruh, diperintah, mana diutuskan Nabi ni untuk siapa? Dah Nabi daripada orang Arab ke? Takut bimbang kita kata Nabi kita orang Arab lah. Kita orang Melayu, kita tunggu Nabi Melayu kita. Dan disuruhkan, yakni diutuskan Nabi kita ni kepada sekalian Arab dan Ajam. Dia selain daripada Arab, dia panggil Ajam. Yang mudah. Arab je lagu tu. Arab. Selain daripada Arab, Melayu, Cina, Sia, Boye, Keling, Bangla, Kobda, apa tak kira. Dia panggil Ajam. Apa Ajam? Bukan Arab. Gitu dah. Jadi kita ni Ajam, bukan Arab. Maka Nabi kita tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Taala firman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia semua. Apa? Kafatan linnas. Sama ada dia Arab atau Ajam tak ada kira. Tu bangsa apa pun dia tak boleh nak kata ambo
Nabi Muhammad orang Arab, hamba orang Melayu, hamba tak ada kait dah. Dia untuk orang Arab sudah. Bahaya tu. Kafir dia kata ni. Engkar diutuskan Nabi untuk diri dia. Itu. Dan jin dan manusia. Ni orang panggil khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain diutuskan untuk bangsa dia saja, untuk kabilah dia saja terkadang, untuk suku kaum dia saja. Tidak kepada sekalian manusia. Satu. Ni khususiah. Tadi tu khususiah dah dia. Nabi-nabi lain diutuskan untuk beberapa bangsa. Contoh Nabi Musa diutuskan untuk Bani Israel dan Qibtiyah, tidak pada bangsa lain. Nabi Ibrahim untuk Ibrani dan Bani Israel, tidak pada bangsa lain. Contoh. Adapun Nabi Muhammad dah tak kira gapo bangsa dia, Arab atau Ajam, Nabi. Nabi-nabi lain tu pula hanya diutus untuk manusia. Selain manusia bukan diutuskan untuk selain pada manusia, bukan. Adapun Nabi kita dak untuk manusia dengan jin dua-dua. Ini khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam ilmu khususiah bagi Nabi disebut. Apa kita kata Nabi Sulaiman itu lagu mana? Adapun Nabi Sulaiman diutuskan kepada jin bukan sebagai rasul Nabi, tetapi sebagai malik, sebagai raja. Itu sebagai raja. Sebab tu Nabi Sulaiman ni dia wafat dalam keadaan diri cacat dengan tukar. Apa? Duk jaga projek. Projek apa? Projek buat istana dia. Kontraktor dengan pekerjanya siapa? Jin, Ifrit. Duk menukar tu kat jin, kelekung tu. Rupa-rupa Nabi Sulaiman wafat dah. Bila tahu? Bila tukar hak Nabi Sulaiman duk pegang tu patah bok makan ke anak-anak. Rebah Nabi Sulaiman. Ifrit kata, kita dua kerja ko. Raja Sulaiman yang sudah meninggal dah rupanya. Tu. Nak cerita kata bahawasanya jin ni diutuskan Nabi Sulaiman kepada mereka sebagai raja, bukan sebagai Nabi Rasul, bukan. Itu. Adapun Nabi Muhammad dah untuk jin sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sebab tu ada murid-murid di kalangan Nabi, sahabat-sahabat di kalangan Nabi tu jin ada. Bahkan ada surah jin, suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar. Jin dengar, sesuatu yang ajib Quran ni. Dan banyak hadis Nabi diriwayatkan keluar daripada Madinah, Nabi ajak sahabat teman seorang, Nabi buat garisan. Jangan lakah. Kalau lakah hilang tak jumpa dah kita dua. Lepas tu Nabi pergi mengajar fuak-fuak jin. Tu jadi tak betul lah dia kata sejahat-jahat jin, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu salah. Salah tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia salah. Ayat tu tak betul. Sebab sebaik-baik jin siapa? Jin-jin yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada kitab Musnadul Jin. Hadis-hadis yang sanadnya bersambung dengan jin yang pernah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Musnadul Jin. Teban ni asalnya. Ada kat pondok saya dalam Musnadul. Ada. Tu dah. Jadi kalau kata sebaik-baik jin sejahat yang manusia, takkan sahabat Nabi teruk pada Firaun. Firaun sejahat-jahat manusia. Tak betul. Salah tu. Hak betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu hak betul. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Iblis tu jin. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia tu jin. Dia deraka ke Tuhan. Tuhan sebut dah. Iblis tu jin. Jin dia. Sebab tu dia jadi panglima perang turun mari bunuh jin hak deraka ke Tuhan awak rosak datang ke bumi ni. Dia juga hak bisikan mereka, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tu nak ngaji tafsir tu dah. Iblis. Iblis tu jin. Jadi sejahat-jahat jin iblis. Jahat lagi manusia. Mana? Firaun teruk pada iblis lagi. Iblis jahat dia tak pernah mengaku Tuhan. Iblis kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mu yang menciptakan aku daripada api. Tengok. Iblis masih mengaku Allah tu khalik, dia tu makhluk.
Tapi manusia bila buta kenal dia dengan Allah, tidak makrifah dia dengan Tuhan, maka dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu semua. Aku Tuhan, aku. Dah. Jadi mana jahat? Manusia ke jin? Jahat manusia lagi. Itu sungguh. Batu ulama kata dalam syair kata, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha. Mu kena beringat dengan nafsumu. Jangan berasa aman sentosa dengan tipu daya nafsu dirimu sendiri. Kenapa? Li'anna nafsal insan, kerana satu nafsu manusia, li'anna nafsal insan, kerana bahawasanya satu nafsu manusia, nafsu saya seorang, tak seorang lain. Takut orang lain ada waliullah belaka dah sini dah sini. Nafsu saya seorang ni, kerana saya orang awam. Nah, nafsu saya seorang ni akhbathu wa asyarru min 70 syaitana, lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu dah. Jadi nafsu saya seorang ni kalau lalu depan syaitan 70 ekor tu tabik gitu. Oh, jahat benar tadi ni. Itulah gitu. Habis itu. Maka jin, Nabi kita diutuskan kepada mereka sebagai rasul. Maka wajib dia ngaji hak ni, masmaya 5 waktu, kenal Tuhan, wajib zakat, wajib haji ke Mekah, wajib sama macam kita. Wajib tutup aurah. Itu. Tapi kita tak nampak dia. Tak nampak. Ada ceritanya kata di India katanya, Maulana Hadith. Dia duk mengajar 2 sesi. Dia mengajar dia 2 sesi. Sesi pertama mengajar orang, anak murid hak orang ni. Gelegung. Sudah mengajar ni habis, anak murid dia keluar belaka. Sesi kedua mengajar kosong. Gelegung. Mengajar siapa kosong? Jin katanya. Wallahu alam, betul tak betul wallahu alam lah. Tapi sebenarnya tak perlu 2 sesi. Sekarang ni pun ada ni. Hak jin hak berimeh kat. Ngaji kitab itu Salikin sini. Ya gi. Ya ada cetak kitab di Alaria dah. Tu lagu tu. Maka membinasakan syariat Nabi Muhammad itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Kita berhenti situ dulu. Sebab ni panjang. Sebab ada orang dakwa dia, saya bukan agama Islam, saya agama Ibrahim, millati abina Ibrahim. Jadi agama dia agama Abraham. Ada? Di Kuala Lumpur ni ada, di Selangor ni ada. Dia dakwa dia bukan agama Islam, tapi agama Nabi Ibrahim ya. Itu lagu mana? Nanti kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Tak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.